Baik, pada jam ini juga kita ingin membincangkan serba sedikit mengenai usaha vaksinasi dalam negara menerusi PICK ketika mana negara hampir mencapai purata 90% populasi dewasa di seluruh negara. Ada beberapa negeri masih di bawah 80% pada ketika ini. Sabah dijangka menjadi negeri terakhir yang mencapai kadar vaksinasi 80% untuk populasi orang dewasa. Itu kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, dan sehingga semalam Sabah baru saja mencapai sekitar 63% populasi dewasa lengkap divaksinasi. Jadi pastinya untuk mewujudkan keadaan dan situasi yang lebih selamat, kita perlu pertingkatkan usaha memvaksinasi terutama di negeri ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Firdaus Johari, pengurus PPV Sabah Protect Health Corporation, bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Doktor? Ya, saya. Baik Doktor, jika dilihat faktor geografi dan juga penduduk tinggal di pedalaman, Sarawak juga mempunyai keadaan yang sama, tetapi vaksinasi dilihat memberangsangkan. Apakah masalah utama kadar vaksinasi yang rendah di Sabah ini, Doktor? Terima kasih. Untuk maklumannya, tahap kemaskini data banca penduduk di setiap daerah perlu diberi perhatian sepenuhnya di Sabah. Kenapa? Terdapat bilangan daerah yang menghadapi masalah dalam mendapatkan statistik yang lebih tepat mengenai jumlah penerima vaksin yang layak di kalangan populasi tempatan jika dibandingkan dengan statistik yang diperolehi secara harian setiap PPV yang terdapat di daerah tersebut. Ringkas cerita, data yang tidak tepat menyebabkan bilangan penerima vaksin yang sepatutnya hadir tidak kunjung tiba atau tidak dapat dikesan dalam konteks luar bandar, dan menyebabkan daerah-daerah ini seperti ini kekal dalam kedudukan terbawah bila kita lihat dari sudut capaian vaksinasi. Dalam konteks geografi, Sabah mempunyai sempadan yang lebih kompleks berbanding Sarawak berkenaan dengan pergerakan penduduk yang lebih dinamik berbanding dengan 10 tahun yang lepas, iaitu jaringan pengangkutan yang bertambah baik. Justru cabaran untuk memberi vaksin juga berada di tahap yang berlainan. Seperti kita lihat, selatan, timur laut ke tenggara berdepan dengan cabaran pergerakan penduduk iaitu warga tempatan, warga asing yang amat ketara kerana jarak perjalanan yang singkat dan kemungkinan mempunyai laluan tikus di sepanjang garisan sempadan. Oleh itu, data yang terkumpul bagi capaian vaksinasi yang tidak dapat menggambarkan secara tepat populasi yang layak untuk divaksin jika dibandingkan dengan data yang sedia ada, justru menjejaskan prestasi daerah yang terjejas untuk beralih dari satu fasa ke fasa yang lain. Untuk pelaksanaan PIKAS ataupun PPV industri di Sabah kurang mendapat sambutan di kalangan pemain industri tempatan. Mengapa? Seperti yang kita lihat, PIKAS atau PPV industri adalah inisiatif yang sememangnya bertepatan dengan keperluan dan kehendak semasa industri dalam menyusuri cabaran COVID-19. Tetapi isunya berlainan di Sabah kerana hanya MITI sahaja yang berjaya merealisasikan inisiatif di Sabah bermula pada awal Julai hingga 31 Ogos yang lepas. Sebanyak 36,618 dos berjaya dibeli sepanjang PPV industri dilaksanakan di ASRTC Kota Kinabalu. Selain itu, proses penyebaran maklumat yang kurang memberangsangkan di kalangan pemain industri menyebabkan kurang pengetahuan tentang cara pelaksanaan dan mekanisme kerja dalam PIKAS. Walau bagaimanapun ada pemain industri yang sedia bekerjasama untuk melibatkan sektor mereka di dalam PIKAS. Itu untuk soalan yang pertama lah. Ya. Dan Doktor, kalau kita lihat, adakah masalah kerayatan tidak mempunyai ataupun tidak memegang kad pengenalan menjadi salah satu faktornya? Kita dapat lihat negeri Sabah ini mungkin dari segi vaksinasi yang mungkin agak kurang. Dan bagaimana Doktor melihat juga kepada pemberian dos tunggal yang kita sasarkan kepada mereka yang tinggal di pedalaman? Adakah mereka ini masih lagi kurang pengetahuan, kesedaran mengenai vaksin ini? Untuk pengetahuan tentang single dose iaitu CanSino, mereka semua kebanyakannya rata-rata sedar tentang kewujudan dos ini, dan rata-rata warga asing juga bersama-sama pergi ke PPV. Tidak ada masalah dalam erti kata warga asing kurang ke PPV, itu bukan masalah yang utama sebenarnya. Sebab kalau kita lihat kehadiran di PPV di negeri-negeri, di daerah-daerah di Sabah, warga asing juga turut memberi sambutan yang baik. Dan Doktor, mungkin Doktor dapat ulaskan sedikit, apakah kaedah yang terbaik untuk kita memperhebatkan lagi, memperkasakan lagi program outreach ini, termasuk kita mengambil kira dari segi pengangkutan, sumber tenaga dan juga lain-lain? Untuk memperhebatkan program outreach ini,
kita perlu melibatkan pelibatan sektor swasta atau NGO secara menyeluruh melalui Protect Health Malaysia dengan mewujudkan beberapa kumpulan yang berfungsi sebagai outreach team tambahan kepada tim outreach yang sedia ada di bawah Keseliaan Kesihatan Awam. Tim ini perlu dilengkapkan dengan vaksin yang mencukupi dan digerakkan oleh PKD atau KK dan dilengkapkan juga dengan MyVas atau MyVas remaja dengan bantuan Protect Health Malaysia juga yang hanya unik pada tim ini, supaya mereka boleh melaksanakan proses data entry secara berkesan dan usaha mereka dapat dibayar oleh kerajaan melalui data entry tersebut. Selain itu, kita perlu juga menjemput dan menyewa kenderaan sekira perlu perkhidmatan kelab-kelab 4-wheel drive setempat untuk membantu dalam menyediakan pengangkutan dan kepakaran dalam meredah laluan off-road semasa program outreach berlangsung bagi menyokong pihak swasta dan NGO dalam usaha mereka memasuki kawasan-kawasan pedalaman. Selain itu, kita perlu menyeragamkan atau meringkaskan cara kerja outreach team dalam proses mendaftar penerima vaksin yang layak supaya cara kerja yang lebih efisien dapat dipraktikkan, justru meningkatkan keupayaan dan kapasiti capaian vaksinasi tim outreach tersebut. Kemudian, mewujudkan satu lagi pusat operasi atau task force yang terdiri daripada pihak awam dan swasta yang hanya berperanan khusus dalam menyelaras usaha outreach di setiap daerah di Sabah. Seperti mana wujudnya PTV integrasi awam swasta di 6 atau di 7 daerah yang berada di Sabah sekarang ini. Dan sebelum kita ingin masuk ke pedalaman menjalankan ataupun melangsungkan program outreach pemberian vaksin ini kepada individu yang berada di pedalaman sebagai contohnya, mungkin ada kerjasama dan juga korelasi bersama dengan ketua-ketua masyarakat. Bagaimana agak kerjasama yang diberikan oleh mereka ini semua? Pertama, untuk meyakinkan, dan kedua, untuk dapatkan kerjasama dapat masuk ke kawasan mereka dan juga dapat mengumpulkan lebih ramai lagi masyarakat di kawasan-kawasan yang tertentu itu untuk mengambil vaksin. Pelibatan pemimpin setempat dan ketua kampung bagi menggalakkan penduduk di tempat tersebut keluar dan menerima serta suntikan vaksin jika layak adalah sangat penting. Sebabnya mereka ini berpengaruh, dan jika ada vaksin hesitancy ataupun penerima atau calon-calon penerima vaksin yang masih lagi tertanya-tanya tentang status keselamatan vaksin dan sebagainya, pemimpin-pemimpin ini boleh menjadi instrumen atau media untuk memberi info yang betul dan seterusnya menarik mereka-mereka ini supaya pergi ke PTV yang dibuat oleh tim-tim outreach. Dan hari sekali mungkin apakah yang akan diberi tumpuan untuk melakukan program outreach bagi vaksinasi ini, dan mungkin pelibatan daripada jabatan-jabatan dan juga agensi kerajaan juga amat diharapkan dalam kita ingin memberikan vaksin seramai yang mungkin di Sabah itu. Tumpuan utama untuk program outreach vaksinasi di Sabah ini terutamanya adalah kita perlu mengemaskini data penduduk atau bancaan setempat semasa program outreach berlangsung supaya status terkini kawasan tersebut dapat ditanda dan dilabel secara tepat di dalam peta capaian vaksinasi yang terkini. Menggugurkan proses penelitian kerja yang melibatkan pengumpulan data yang kurang bersesuaian dengan objektif utama program outreach vaccination. Ketiga, mengurangkan birokrasi dalam proses bersama di antara awam swasta dalam melaksanakan outreach. Kita juga perlu menggerakkan aset-aset atau anggota keselamatan yang bersesuaian bagi membantu menjamin keselamatan semua tenaga kerja yang terlibat. Menjamin kebajikan tenaga kerja yang terlibat diselara seperti memastikan bekalan, makanan, minuman, ubat-ubatan mencukupi, dan seterusnya menggalakkan penglibatan pemimpin seperti yang saya beritahu sebelum inilah. Untuk makluman juga, Protect Health melalui pengamal perubatan swasta dan NGO telah menyumbang lebih dari 700,000 dos vaksin di Sabah dalam masa kurang daripada 3 bulan sejak pertengahan Julai yang lalu. Di Sabah melalui pelbagai bentuk PPP seperti PPP integrasi, mobile, outreach, jangka luar, swasta, hospital swasta dan ambulatory. Protect Health akan sentiasa memain peranan yang menjadi pemudah cara dan pengamal perubatan swasta dan NGO bagi memperhebatkan capaian vaksinasi di Sabah melalui outreach program ini. Dan seterusnya, Protect Health amat menggalakkan pengamal perubatan sedia ada untuk turun ke lapangan sendiri dan pedalaman untuk memberi
pertolongan yang sepatutnya kepada kesihatan awam, kesihatan awam. Dan akhirnya penyertaan pengamal perubatan swasta dan NGO juga sentiasa terbuka kepada seluruh PPV NGO di Sabah bagi memaksimumkan vaksinasi dan menjadi pelengkap pada program vaksinasi negeri Sabah secara seluruhnya. Okey, baik, terima kasih Dr. Firdaus Johari merupakan pengurus PPV Sabah Protect Health Corporation atas ulasan sebentar tadi.